Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bertemu lagi di dalam PDPR pelajaran tajwid darjah 6. Okey, murid-murid, hari ini kita akan menyambung pelajaran tajwid, iaitu pelajaran yang keempat, huruf ra. Okey, hukum bacaan ra terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama dibaca dengan tebal, iaitu tafkhim. Yang kedua dibaca dengan nipis, iaitu tarqiq. Dan yang ketiga harus dengan tebal atau nipis, iaitu tafkhim dan ataupun tarqiq. Okey, itu hukum bacaannya. Ada 3. Okey, yang pertama dibaca dengan tebal, tafkhim. Yang kedua dibaca dengan nipis, iaitu tarqiq. Dan yang ketiga harus dengan tebal atau nipis, ataupun tafkhim atau tarqiq. Okey, baiklah murid, seterusnya kita tengok tajuk dibaca dengan tebal, iaitu tafkhim. Okey, kita tengok dia punya pengertian tafkhim tu. Okey, tafkhim daripada segi bahasa bermaksud menebalkan, tebal, menebalkan. Okey, kemudian daripada segi istilah, menebalkan sebutan huruf dengan mengangkat lidah ke lelangitnya ketika menyebut. Okey, maknanya huruf ra tu bila awak sebut, serta-merta lidah awak akan naik ke langit awak kan, ke lelangit tu. Ra, awak rasa ra, cuba sebut ra. Okey, lidah tu akan naik ke lelangit. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tafkhim, iaitu tebal. Okey, seterusnya kita tengok hukum ra. Ya, dibaca dengan tebal terbahagi kepada 5 bahagian. Okey, ada 5 bahagian. Okey, bahagian yang pertama iaitu ra berbaris atas ataupun hadapan. Okey, kita tengok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Yuhra'u. Ra ni tak boleh dibaris, tak boleh dibaca panjang, tapi itu adalah ra berbaris atas. Okey, kemudian yang kedua, walau ala adbarihim nufura. Okey, nufura, ra tu. Itu mad ra-nya tu dibariskan atas. Okey, kemudian yang ketiga, walaqadis tuhzi'a birusulim min qablik. Biru suli. Okey, kemudian fayaskharuna minhum. Kharu, fayaskharu, fayaskharuna minhum, Okey, itu tu ra-nya berbaris hadapan. Dia ra berbaris atas atau hadapan, dibaca dengan tafkhim, tebal. Okey, kita tengok hukum yang kedua, iaitu ra yang mati sebelumnya berbaris atas ataupun hadapan. Okey, yang pertama, la yaskhar qaum, khar qaum. Yang kedua, inna tatayyarna bikum, yarna bikum, yar. Okey, huruf ra tu ada tanda mati. Okey, yang ketiga, yaj'al lakum furqana. Yaj'al lakum atas ra ada tanda mati, furqana. Okey, kemudian yang keempat, anta maulana fansurna. Atas ra ada tanda mati. Kemudian sebelum ra itu, cuba awak tengok adakah dia sama ada berbaris atas ataupun hadapan. Maka kena baca dengan tebal ataupun tafkhim. Okey, seterusnya yang ketiga, hukum yang ketiga, ra yang mati sebelumnya berbaris bawah dan selepas huruf isti'la berbaris atas. Okey, nanti kita tengok apa itu huruf isti'la. Okey, sebelum tu kita tengok dulu ra yang mati sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la. Okey, yang pertama, fi qirtasi falamasuhu bi aidihim. Fi qirtasin falamasuhu bi aidihim. Fi
Ra-nya bertanda mati, sebelumnya berbaris bawah, dan selepasnya huruf isti'la. Selepas huruf ra tu apa? Huruf ta. Okey, kemudian yang kedua, falaula nafara min kulli firqah. Falaula nafara min kulli firqah. Okey, firqah, ra-nya bertanda mati, sebelumnya berbaris bawah, kemudian selepasnya huruf qaf. Qaf itu adalah huruf isti'la. Okey, dan yang ketiga, contoh yang ketiga, inna rabbaka labil mirsad. Mirsad, sebelum ra berbaris bawah, kemudian ra-nya bertanda mati, dan selepasnya adalah huruf isti'la berbaris atas. Okey, nanti kita tengok apa itu huruf isti'la. Okey, jadi hukum yang kedua adalah ra yang mati, sebelumnya berbaris bawah, dan selepas huruf isti'la berbaris atas. Okey, murid-murid, kita tengok apa itu huruf isti'la. Okey, huruf isti'la ialah huruf yang dibaca dengan tebal kerana sebahagian besar dari pangkal lidah terangkat ke langit semasa membacanya. Okey, pangkal lidah. Pangkal mana? Okey, kita cuba tengok huruf yang ada tu. Hurufnya ada 7, iaitu huruf kha. Pangkal mana? Dalam tu. Dalam lidah. Okey. Lidah ni ada cabang kan, depan, hadapan, tengah dan juga pangkal. Jadinya bila kita sebut huruf isti'la tu, pangkal lidah kita terangkat ke langit. Okey, contoh seperti huruf kha. Cuba sebut kha. Kemudian ghain, shad, dad, ta, za dan qaf. Kita dapat rasa benda tu bila kita sebut huruf kha. Kha tu makna pangkal lidah tu ternaik ke langit bila kita sebut huruf tu, bila kita baca huruf isti'la tu. Jadi huruf isti'la itu adalah huruf yang dibaca tebal kerana sebahagian besar dari pangkal lidah terangkat ke langit semasa membacanya. Okey, kita ulang huruf itu, sebutan dia. Kha, ghain, shad, dad, ta, za, qaf. Kita dapat rasa bila kita sebut tu. Okey, itu dia adalah huruf isti'la. Okey, seterusnya hukum ra yang keempat. Okey, hukum ra tabhim yang keempat, iaitu ra yang mati sebelumnya berbaris bawah mendatang. Okey, maknanya ra tu baris bawah tu adalah baris bawah yang mendatang, bukannya kekal maksudnya. Dan di atas tanda tersebut ada tanda sod kecil, kepala sod tu. Okey, cuba tengok betul tak ada kepala sod, sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okey, itu daripada surah Al-Fajr. Okey, di awal kalimah irji'i, di atas sebelumnya tu berbaris bawah. Irji'i, sebelum ra tu tadi berbaris bawah, kemudian ra-nya bertanda mati. Okey, yang dikatakan baris bawah mendatang tu ada tanda sod kecil, huruf alif tanda sod kecil, kepala sod tu. Okey, kemudian yang kedua, fayuqsimani billahi inirtabtum. Inir sebelumnya berbaris bawah, kemudian ra-nya bertanda mati. Okey, kemudian yang ketiga, amirtabu am yakhafun. Amirtabu am yakhafun. Amir sebelum ra-nya tu berbaris bawah. Okey, ra-nya bertanda mati, dan selepas itu sebelumnya berbaris bawah mendatang, ada tanda kepala sod kecil. Okey, itu dia yang keempat, hukum ra tebal.
Baiklah, hukum ra yang dibaca dengan tebal yang kelima adalah ra yang mati dengan sebab berhenti ataupun wakaf sebelumnya berbaris atas atau hadapan sama ada huruf mati atau huruf mat kecuali huruf ya. Okay, maknanya kalau huruf ya itu tak boleh dibaca dengan tebal sebab ya tu kalau hukum mat sebelum ya mesti berbaris bawah. Okey, tengok yang pertama. Okey, yang pertama wujuhihi munnar. Wujuhihi munnar. Okey, ada huruf mat. Iaitu huruf matnya adalah alif. Okey, ra-nya mati sebab dia wakaf. Kemudian sebelumnya berbaris atas. Sebelumnya tu huruf apa? Huruf yang di atas nun tu berbaris atas. Okey, kemudian yang kedua, minaz zulumati ilan nur. Ilan nur. Okey, ada huruf mat. Huruf matnya apa? Huruf waw. Okey, sebelum huruf waw tu berbaris hadapan. Kemudian huruf ra-nya kena baca dengan tebal. Okey, ilan nur. Nur. Okey, kita berhentikan atau kita wakaf ra-nya tu bertanda mati. Okey, kemudian yang ketiga, inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar. Okey, tiada huruf mat tetapi sebelumnya berbaris atas. Yang berbaris atas huruf apa? Huruf sasar. Sar. Al-kautsar. Okey, seterusnya, aya'murukum bil kuf. Aya'murukum bil kuf. Okey, sebelum huruf ra bertanda mati, kemudian kita wakafkan bil kuf. Bil kuf. Ri-nya tu kita tak sebut kuat tapi bil kuf. Dan sebut dengan nada perlahan. Bil kuf. Aya'murukum bil kuf. Itu dia. Contoh bagi ra yang mati dengan sebab berhenti ataupun kita sebut wakaf. Sebelumnya mesti berbaris atas atau hadapan. Sama ada huruf mati atau huruf mat. Kecuali huruf ya. Huruf mat ada 3 kan? Alif, waw dan ya. Tapi yang kelima ni dia tak nak huruf ya. Dia nakkan huruf, tandanya ada huruf alif dan juga waw. Okey. Itu dia contohnya ya. Yang kelima. Okey, hukum ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun yang tebal. Okey, murid-murid kita ulang balik. Hukum ra yang dibaca dengan tebal ada 5 bahagian, iaitu yang pertama, ra berbaris atas atau hadapan. Kemudian yang kedua, ra yang mati sebelumnya berbaris atas atau hadapan. Kemudian yang ketiga, ra yang mati sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la berbaris atas. Kemudian yang keempat, ra yang mati sebelumnya berbaris bawah, iaitu bawah mendatang, sama ada dalam satu kalimah ataupun 2 kalimah. Yang kelima, ra yang mati dengan sebab berhenti ataupun wakaf sebelumnya berbaris atas ataupun hadapan, sama ada huruf mati ataupun huruf mat kecuali huruf ya. Okey, itulah dia tadi penerangan cikgu tentang pelajaran kita yang keempat, iaitu hukum ra. Okey, ingat hukum ra ada 3 bahagian, iaitu yang pertama dibaca dengan tafkhim iaitu tebal, yang kedua dibaca dengan nipis atau tarkik, dan yang ketiga harus dengan tebal ataupun nipis. Okey, hari ini cikgu terangkan tentang bahagian yang pertama, iaitu dibaca dengan tebal, iaitu tafkhim. Okey, cikgu harap murid-murid faham tentang penerangan tentang hukum ra ini tadi. Okey, ulang kaji dan ulang kaji. Tengok kitab, tengok video ni, cikgu bagi penerangan tentang hukum ra. Okey.
Jadi bila kita baca Quran, kita dah tahu bezakan yang mana rok tu tebal ataupun nipis. Okey. Cukup setakat di sini dulu. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi minggu hadapan atau seterusnya. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.